Gempa, Hakim sabit Najib bersalah, Kantoi terlibat 1MDB. Akhirnya Sultan Johor berkenan lantik MB baru. Kembali ke politik, Rafizi bertanding jawatan dalam PKR. Akhirnya Presiden PAS bersuara, Punca Khairuddin dipecat. Veteran UMNO protes tidak hadirkan diri ke PAU 2021. Peguam Najib Razak mengumumkan mereka akan memfailkan permohonan kebenaran untuk mengemukakan keterangan baru kepada Mahkamah Persekutuan bagi menunjukkan hakim yang menyabitkan Najib bersalah dalam perbicaraan terdahulu ada kaitan dengan kes itu. Peguam Muhammad Syafi'i Abdullah yang mewakili Najib berkata, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sepatutnya berdedahkan konflik kepentingan yang ketara itu dan menarik diri. Beliau memberitahu wartawan pada akhir pendengaran bahawa satu pendedahan mengejutkan dibuat dalam prosiding berhubung pembabitan Nazlan yang akan menjadikan hakim itu saksi berpotensi dalam kes berkenaan. Minit mesyuarat Lembaga Pengarah Maybank pada 2012 dikemukakan sebagai keterangan ketika pemeriksaan balas saksi pendakwaan ke-12 bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB Azmi Tahir. Minit mesyuarat itu menyenaraikan Nazlan turut menghadiri mesyuarat itu sebagai Peguam Am dan Setiausaha Syarikat ketika itu. Syafi'i berkata Nazlan memegang jawatan itu antara 2005 dan 2015. Syafi'i berkata mesyuarat itu membincangkan pinjaman 6.17 bilion ringgit daripada Maybank untuk membiayai sebahagian kos pengambilalihan Tanjung Energy oleh 1MDB. Katanya SRC International adalah anak syarikat 1MDB ketika itu. Oleh itu timbul kebimbangan mengenai potensi konflik kepentingan yang sepatutnya didedahkan Hakim Nazlan dalam kes SRC dakwa Syafi'i. Sekalipun pihak pendakwaan tidak memanggil beliau, kami akan memanggilnya. Dia melalui semua proses pinjaman dan mempunyai pandangan tertentu apabila 1MDB gagal membayar. Ketika itu Najib dibicarakan atas tuduhan rasuah berkaitan dana 2.28 bilion ringgit milik 1MDB. Pihak pendakwaan berhujah jejak wang berbelit dalam kes itu membabitkan pengambilalihan Tanjung Energy. Nazlan yang dinaikkan pangkat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan baru-baru ini menjatuhkan hukuman ke atas Najib atas tuduhan berkaitan dana SRC International pada 28 Julai 2020. Beliau masih menunggu rayuan terhadap sabitan itu di Mahkamah Persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Macap On Hafiz Ghazi mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor baru. Majlis angkat sumpah Menteri Besar Johor ke-19 itu diadakan di Istana Bukit Sirin, Johor Bahru. On Hafiz 44 ialah cicit kepada pengasas UMNO On Jaafar yang juga bekas Menteri Besar ke-7. On Hafiz juga merupakan cucu saudara kepada Perdana Menteri ketiga Hussein On. Anak saudara Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein itu dalam penggal lalu berkhidmat sebagai Esko Belia dan Sukan dalam pentadbiran Hasni Mohamad. UMNO dikatakan mengemukakan 3 nama untuk diperkenan istana iaitu Hasni sebagai penyandang, anggota Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi dan On. Hasni mencarangkan pemimpin muda menerajui kerajaan negeri. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengemukakan akuan berkanun 38 daripada 40 ahli Dewan Undangan Negeri Johor menyokong pencalonan Hasni Mohamad sebagai Menteri Besar kepada Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam pertemuan mereka menurut sumber. Sokongan kuat untuk Hasni dalam bentuk SD itu diserahkan kepada Sultan Johor dengan harapan calon Menteri Besar daripada Barisan Nasional itu akan dilantik semula ke jawatan berkenaan sebagaimana dijanjikan kepada pengundi Johor pada pilihan raya negeri Johor. Zahid menyerahkan kepada Sultan Johor SD 38 daripada 40 adun UMNO Barisan Nasional sebagai tanda sokongan untuk Hasni dilantik menjadi MB. Hanya satu adun tidak membuat SD menyokong Hasni, kata sumber itu. Hasni adalah calon tunggal Barisan Nasional. Akar umbi parti agak terkilan. Beliau belum dilantik lagi walaupun sudah 3 hari PRN berlalu. Kami janjikan kepada pengundi Hasni akan menjadi MB. Jadi rakyat Johor mahu janji itu ditunaikan, katanya. Isu pelantikan Menteri Besar baru menjadi tumpuan selepas Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO meraih kemenangan majoriti melebihi 2/3 pada PRN Johor. Parti itu menampilkan Hasni sebagai calon Menteri Besar dan Zahid turut mengumumkan bahawa adun benut itu akan dicalonkan kepada istana untuk jawatan berkenaan. Ia dilakukan oleh Zahid dalam pertemuannya dengan Sultan Ibrahim
dengan beliau turut mengemukakan SD berkenaan. Susulan itu, Hasni mengeluarkan kenyataan menyatakan beliau akuh bahawa Johor perlu dipimpin oleh orang muda demi memastikan kesejahteraan negeri itu. Apapun adalah diharapkan isu pelantikan MB ini ditangani dengan penuh kebijaksanaan dan mengambil kira sentimen semua pihak, terutama sekali pengundi Johor yang diyakinkan untuk memberi mandat besar kepada UMNO. Keyakinan pengundi terhadap UMNO Barisan Nasional merentasi kaum dan diberikan atas beberapa faktor, termasuk janji bahawa Hasni ditampilkan sebagai satu-satunya calon Barisan Nasional untuk jawatan MB, kata sumber itu. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli memutuskan untuk kembali menyertai politik dan mengesahkan akan bertanding jawatan timbalan Presiden dalam pemilihan parti itu akan datang. Dalam kenyataan di Facebook, bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata, politik progresif pelbagai bangsa kini berada dalam bahaya jika PKR dan Pakatan Harapan terus menjadi parti ketiga kerana gagal memikat pengundi atas pagar. Atas kesedaran itu, saya telah membuat keputusan untuk kembali menyertai gelanggang politik dengan mengesahkan saya akan bertanding jawatan timbalan Presiden PKR dalam pemilihan akan datang, katanya. Rafizi berkata, ketaksuban kepada strategi gabungan politik ketika ini semakin menjauhkan PKR dan Pakatan Harapan daripada rakyat sehingga membuatkan rakyat beranggapan bahawa semua hanyalah drama Keluarga 69. Saya terus mendapat desakan daripada pendukung PKR dan Pakatan Harapan dalam kalangan rakyat biasa untuk kembali ke gelanggang politik. Saya mengambil masa yang panjang kerana saya tidak yakin boleh membantu dalam keadaan pandangan saya adalah pandangan minoriti dalam kalangan pimpinan PKR dan Pakatan Harapan. Saya berpendapat kegilaan mencatur sokongan di peringkat atas sehingga PKR dan Pakatan Harapan nampak terpisah dan kaku daripada suara rakyat akan dihukum oleh rakyat, katanya. Rafizi dilaporkan agak keberatan untuk terjun semula ke gelanggang politik dengan berkata, jiwanya bukan lagi dalam bidang itu, namun beliau memaklumkan wujud desakan daripada akar umbi PKR yang mahu beliau masuk ke gelanggang politik sekali lagi selepas berehat panjang. Sebelum ini, penyokong Rafizi dilaporkan mahu beliau kembali aktif di arena politik, terutama ketika PKR bersiap menghadapi pilihan raya umum ke-15. Beliau dilihat antara pemimpin yang berkemungkinan tampil bertanding jawatan timbalan Presiden PKR menggantikan Muhammad Azmin Ali yang dipecat susulan langkah syaratan yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020. Pada Disember 2019, Rafizi mengumumkan bersara daripada politik kerana mahu memberi tumpuan kepada usaha mendalami ilmu pengetahuan berkaitan teknologi terkini. Beliau sebelum itu dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 15 November 2019 daripada sabitan dan hukuman penjara 30 bulan atas kesalahan mendedahkan data bank berkaitan National Feedlot Corporation NFC. Mana-mana pihak yang cuba untuk mengubah hala tuju PAS atau cuba untuk menenggelamkannya akan tersingkir daripada parti, kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Jelas Hadi, PAS berdiri atas prinsip dan dasar tersendiri menjadikan Islam sebagai akidah perjuangan serta sunnah, ijma' dan qiyas sebagai hukum tertinggi yang dijaga Majlis Syura Ulama, manakala AJK PAS Pusat pula mentadbir, mengatur pengurusan serta strateginya. Peranan MSU dan AJK PAS Pusat itu, kata Abdul Hadi, tidak boleh dilaga-lagakan oleh mana-mana pihak kerana sempadannya telah ditetapkan mengikut perlembagaan parti selain adab berjemaah yang telah ditarbiah kepada ahli. Tidak diizinkan kepada sesiapa dan mana-mana pihak bagi merungkai dasar tersebut dengan akalnya yang cetek, jauh sekali berombak atau merobohkannya sama ada dari dalam ataupun anasir luar yang mahu merosakkan asas dan matlamat perjuangan PAS. Sesiapa yang gagal dalam tarbiahnya maka akan tersingkir atau disingkirkan, katanya dalam catatan minda Presiden di Facebooknya. Tegas ahli Parlimen Marang itu, hanya orang yang sabar dapat terus bersama PAS, manakala yang tidak ikhlas dan istiqomah atau gopoh untuk menang sehingga mengambil pendekatan pintas yang terpesong sehingga terpesong akan tersingkir. Keadaan ini berlaku sama ada kerana kebodohan dirinya ataupun digoda oleh pelbagai pihak sepanjang perjalanannya. Kita wajib mewujudkan kumpulan Islam yang beristiqamah di atas prinsip akidah, syariah dan akhlak supaya dipelihara oleh Allah laksana bahtera yang kukuh dan betul perjalanannya yang berprinsip. Sesiapa yang mencuba untuk mengubah hala tujunya atau menebuknya bagi ditenggelamkan, nescaya akan dicampak keluar atau tercampak sendiri dengan kehendak Allah yang sentiasa memelihara agamanya Islam, kata Abdul Hadi lagi. Catatan itu dikeluarkan dikala isu permohonan anggota Parlimen Kuala Nerus Khairuddin Ahmad Razali untuk keluar dari PAS hangat diperdebatkan. Khairuddin dilihat sebagai tokoh dalam PAS yang cenderung kepada kerjasama mufakat nasional bersama UMNO berbanding bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Khairuddin sebelum ini digugurkan daripada anggota Jawatankuasa PAS. Jawatankuasa Pusat PAS juga menarik balik pencalonannya sebagai anggota MSU menyebabkan kelayakannya sebagai setiausaha badan itu terbatal. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata,
PAS mempunyai banyak pengalaman sejak sebelum merdeka lagi, sehinggalah kini ia mengambil pendekatan demokrasi tanpa kekerasan dan masyarakat bersaudara walaupun pemasyarakat majmuk. Usaha pihak yang mahu merosakkan pendekatan ini dapat disingkirkan sepanjang perjalanannya sehingga PAS langsung tidak rebah tersungkur. Mereka yang tersungkur ialah mereka yang mengacau perjalanannya, sama ada yang menipu, ekstrim ataupun tiada kebijaksanaan, katanya lagi. Veteran UMNO Syahrir Samad malu atas ura-ura Ahli Dewan Undangan Negeri Benut Hasni Mohamad tidak dilantik semula Menteri Besar Johor susulan kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri. Syahrir yang juga Ketua UMNO Johor Bahru berkata beliau malu kerana cerita itu Hasni tidak dilantik Menteri Besar sampai kepadanya secara berbisik-bisik. Mula-mula cerita itu sampai ke saya secara bisik-membisik. Saya hanya terdiam. Tadi adanya kenyataan media oleh Hasni. Bahasanya teratur dan sungguh halus. Tapi ia mengesahkan secara tersirat akan ada pengganti kepada dirinya bagi jawatan Menteri Besar Johor. Malu saya, tulis beliau di Facebook. Katanya lagi, beliau ketawakan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan serta sekutunya yang tidak mampu menamakan calon Menteri Besar mereka. UMNO sudah pasti dengan Hasni sebagai Menteri Besar, tapi itu tidak cukup kuat dan UMNO Johor tidak mampu lakukan apa-apa. Jadi saya malu hendak ke Perhimpunan Agung UMNO hujung minggu ini boleh mendapat mandat rakyat, tapi tidak berupaya meletakkan ketua parti sebagai ketua kerajaan, katanya. Beliau juga mengubah pendirian untuk tidak bercakap atas kapasiti ketua bahagian yang beliau sepatutnya diberi peluang untuk berucap pada perhimpunan itu. Taklah sehebat mana UMNO Johor, patut saya juga jurucakap UMNO Johor di PAU kali ini. Tapi kalau saya sudah malu nak ke PAU atas nama bahagian UMNO dari negeri Johor, tidak adalah saya nak cakap apa-apa pun. Maaf kepada rakan-rakan, saya sungguh malu dengan apa yang sudah berlaku selepas sebuah PRN yang kita menang dengan begitu cemerlang sekali di bawah kepimpinan Hasni, katanya. Dalam kenyataan, Hasni menggesa pimpinan Barisan Nasional memilih orang muda menerajui Johor susulan kemenangan besar gabungan itu pada PRN Johor. Menurutnya, cadangan tersebut dibuat selepas melihat sokongan dan kedudukan orang muda yang penting terhadap pembangunan negeri, melihat sokongan dan kedudukan orang muda yang penting dalam pembangunan negeri Johor dan demi kemakmuran negeri yang berpanjangan. Saya mencadangkan agar pucuk pimpinan parti memilih orang muda untuk memilih negeri Johor, katanya.